Selamat pagi Malaysia, kita bertemu lagi dalam channel saya, yaitu channel yang berbau berita dan juga isu-isu semasa yang ada pada masa kini. Sebelum Anda masuk ke dalam video saya, sila like dan share serta subscribe. Berita terbaru, bimbang PKP 3.0 temui kegagalan. Berita penuh. Syah Alam, beberapa pihak menyuarakan kebimbangan sekiranya PKP kawalan 3.0 yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Antara yang menyuarakan kebimbangan tersebut ialah pengarah komunikasi strategik DAP Liu Ching-tong dan bekas timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon-chye. Menurut Ching-tong, PKP sepatutnya menjadi langkah terakhir kerajaan bagi mengekang penularan wabak dan bukannya pilihan utama. Pelaksanaan PKP ke atas 6 daerah di Selangor pada saat akhir dan beberapa hari sebelum Aidilfitri hanya menentukan kegagalan Perikatan Nasional menguruskan krisis kesehatan dan ekonomi secara efektif. Daripada obses dengan PKP dan darurat, kerajaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya meningkatkan ujian saringan dan menjalankan penjejakan kontak rapat secara besar-besaran. Langkah-langkah ini dilakukan dengan menyelaraskan usaha kita, katanya menerusi ucapan di Twitter beliau pada Rabu. Ching-tong berkata adalah tidak waras untuk kerajaan melakukan perkara sama berulang kali tetapi mengharapkan hasil berbeza. Dalam hal COVID-19, Malaysia perlu melaksanakan kaedah lain dengan segera, tegas beliau. Mengulas isu sama, Boon-chye pula berpendapat PKP seharusnya dibuat secara bersasar dan bukannya sebahagian negeri. Kita tidak boleh buat satu daerah, sepatutnya dibuat satu taman, pangsapuri atau kondominium di mana kawasan penularan berlaku. PKP ini mesti spesifik supaya dapat dipastikan selepas 2 minggu ia akan tamat. Contohnya, kalau Section 17 di Petaling Jaya dibuat PKP, kita buat ujian yang luas atau mass testing untuk kawasan tersebut. Dalam seminggu kita sudah tahu siapa yang ada jangkitan lagi, katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada Rabu. Boon-chye yang merupakan juru cakap kesehatan Parti Keadilan Rakyat PKR turut menyinaraikan 3 kelemahan pelaksanaan PKP yang dilakukan oleh kerajaan PN. Menurutnya, kelemahan pertama ialah pelaksanaan PKP tidak serentak dengan ujian yang luas bagi mengesan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Jadi PKP ini akan berterusan bagi peniaga dan rakyat. Mereka tidak tahu berapa lama PKP akan berlangsung, menyebabkan mereka sukar merancang serta perniagaan juga menghadapi masalah, katanya. Ahli Parlimen Gopeng itu berkata, kelemahan kedua ialah setiap kali pengumuman PKP, prosedur operasi standar SOP juga berubah mengakibatkan ramai orang terkeliru. Misalnya, waktu operasi perniagaan, ada perniagaan boleh beroperasi sehingga jam 10 malam dan ada perniagaan boleh beroperasi sehingga jam 12.30 malam. Ini akan mengelirukan mereka yang berniaga. Lebih baik diselaraskan. Kalau rasa sehingga jam 12.30 malam boleh, lebih baik sehingga jam 12.30 malam, katanya. Dengan penyelarasan itu, katanya, orang ramai akan mengetahui bahwa mereka tidak dibenarkan keluar selepas jam 12.30 malam. Kelemahan ketiga menurut Boon-chye ialah dari segi pemberian vaksin yang dilakukan oleh kerajaan. Beliau menyarankan agar pemberian vaksin diberi keutamaan kepada penduduk di kawasan yang menghadapi PKP. Kalau kita boleh beri vaksin kepada seluruh rakyat di Selangor dan Kuala Lumpur, penularan akan berkurang jadi dia akan melindungi orang-orang di Selangor dan Kuala Lumpur. Contohnya untuk orang Perak seperti saya, secara tidak langsung turut dilindungi. Ini karena apabila punca jangkitan daripada Lembah Kelang berkurang, orang Perak pun lebih selamat, katanya. Pada Selasa, kerajaan bersetuju melaksanakan PKP di 6 daerah di Selangor bermula Kamis sehingga 17 Mei ini. Menteri Kanan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata, 6 daerah yang terlibat ialah daerah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat, dan Sepang. Kerajaan turut melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula 7 hingga 20 Mei ini.
Berita yang seterusnya sila layari Sinar Harian.